Muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah, dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, berada kita dalam ruang i'tikaf. Sekali lagi diberikan umur, kesihatan, kesempatan. Mari sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tuan-tuan, kita pun tahu bahawa pahala i'tikaf sebagai pembukaan ini Allah Subhanahu wa taala janjikan jauh daripada api neraka seketika kita beriktikaf dalam ruang ini. Namun there's always a price to pay for it. Selalunya mesti ada perkara ini bila diganjarkan oleh Allah, ada pengarasnya lah. Manakan kita kalau tak memecahkan rayungnya nak dapat sabunya. Apa dia tuan-tuan? Selain daripada adab-adab dalam ruang i'tikaf, dengan sunat-sunat, dengan zikir-zikir, ada beberapa adab kadang-kadang kita terlepas pandang. Tuan-tuan cuba lihat baru-baru ini pemain bola sepak Manchester United contohnya, dia dah menang dah Premier League, tapi tak nampak pun striker dia pegang telefon dekat padang. Alex Ferguson dah habis dah berapa puluh tahun dia menang season tersebut, tak nampak pun dekat bench dia pakai telefon, dia SMS dan sebagainya. Minta maaf tuan-tuan, mereka lebih hormat ruang padang mereka dan undang-undang daripada orang beriman menghormati ruang i'tikaf. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita tumpukan perhatian kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ganjaran kita berada dalam ruang i'tikaf benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, alhamdulillah sekarang ini kita berada dalam bulan Rajab. Tuan-tuan, sebelum itu saya mohon maaf, Ustaz Fadil, Ustaz Tengku tidak dapat bersama-sama tuan-tuan. Kita doakan agar beliau diberikan kesembuhan, kesehatan, kesihatan. Beliau berada di luar negara untuk terus memperjuangkan masyarakat umat Islam, insya-Allah, dan Allah berikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik untuk tuan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini kita berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Pernah dalam kita tajuk muraqabah dalam kitab Ihya Siyarus Salikin ini tuan-tuan, kita membincangkan tentang Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di mana umat baginda Rasulullah SAW yang umurnya mungkin tak sepanjang malam Lailatul Qadar itu, di mana umat-umat terdahulu kita tahu panjang umurnya, sihatnya, kekuatannya, dapat beribadah banyak. Namun kalau kita ada sikat rambut, tak ada rambut, maaf tuan-tuan itu rugi namanya. Kalau kita ada kasut tapi tak ada kaki, rugi. Tapi kalau menjadi umat Nabi SAW, Allah berikan privilege malam 1000 bulan, tapi tidak ada harapan untuk mendapatkannya, itu juga rugi tuan-tuan. Jadi para ulama kita sebut macam-macam cara untuk mendapat Lailatul Qadar. Ada di antaranya menyatakan bila kalau awal bulan puasa jatuh hari Isnin, Lailatul Qadar jatuh malam 27. Ada malam hari Selasa masuk Ramadan, Lailatul Qadar malam 25, dan pelbagai macam-macam teori oleh para ulama kita. Namun salah tak boleh, time tak ada. Tapi kalau dari jauh hari Ustaz Sufyan, nanti kalau tamu datang, setengah jam masuk rumah saya sekejap, saya siapkan makanan. Bilang dengan tetamu, email, pergi dekat fan club dia, datang. InsyaAllah bila datang dia cari tuan-tuan. Begitulah hendaknya kita merindui bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dari jauh hari, dari Rajab, dari Sya'ban, Allah berkahi Rajab dan Sya'ban. Moga-moga agar kita menerima dengan hati yang terbuka bulan Ramadan. Sekaligus Allah anugerahkan kita, ya Allah, dalam umur kesempatan ini, temukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 544 ya tuan-tuan, kalau saya tidak silap yang manahkan, khat 546. Okey. Baik. 546. Pokoknya kita sekarang berada di dalam khatimah. Khatimah tu penghabisan. Bayangkan tuan-tuan, penghabisan ini tak kiralah cerita Hindustan ke, cerita kat televisyen ke, penghabisan memang penting. 90 minit extra time, masih boleh lagi masuk gol, tukar lagi putusan. Dan khatimah yang kita sebutkan ada di akhir kitab ini, khatimah umur kita juga. Tuan-tuan, para nabi dan para rasul, mereka risaukan
tuan-tuan rujuk balik bab su'ul khatimah dan husnul khatimah dalam kitab ini, mungkin tuan-tuan dah biasa ngaji, dah sampai akhir dah, Masya Allah. Tentu saja saya yakin tuan-tuan yang berada di sini terus dah menelaah ni. Pasti yang sangat-sangat diperintahkan dan diprihatinkan adalah penghabisan umur seseorang. Bahkan baginda Nabi SAW menyatakan seorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan akhir hayatnya. Kita juga tahu bahawa sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang yang telah membunuh 99 orang, datang ingin bertaubat, datang kepada seorang yang kononnya mengajar ilmu agama, datang dan dikatakan engkaulah orang yang ke-100. Kerana apa? Kerana pintu taubat tak ada bagi kau, kata dia. Jadi tak ada lagi. Okey, alang-alang dah tak boleh taubat, aku bunuh kau lah. Kita tahu hadis tersebut. Dan kemudian orang tersebut pergi kepada seorang yang memahami fikih dakwah. Dia faham fikih dakwah ni. Dia datang, jumpa, apa khabar tuan, saya ni ada tattoo macam mana ni, saya ni tindik. Dia tak ada engkau tindik tu teruk, engkau buat malu orang Melayu, keluar dari masjid. Tidak, tapi dia memahami fikih dakwah. Orang ini pun sebut, selagi mana matahari belum terbit dari barat, selagi mana nyawamu belum lagi dalam tenggorokan, engkau masih berpeluang untuk bertaubat. Pintu taubat itu luas, rahmat Allah itu luas. Itu orang yang yakin akan rahmat Allah. Kemudian dia pun diamanahkan untuk pergi ke sesuatu tempat supaya membantu taubatnya. Nampak tuan-tuan? Dalam hadis dikisahkan, bukan hanya suruh istighfar, bukan hanya selalu minta pengampunan. Pergi engkau berangkat ke sana kerana di situ mudah lebih untuk engkau menukar environment persekitaranmu. Jadi mengajarkan kepada kita nak taubat ni kena juga ada usaha tukar kawan, tukar juga tempat biasa. Kalau kita tinggal dekat Sentosa, nama nak taubat memang boleh, tapi susahlah sedikit. Jadi tukar environment sedikit sebanyak. Dan dalam perjalanan baru keluar daripada rumah, Allah takdirkan seorang ini meninggal dunia. Masih lagi perjalanannya jauh untuk ke tempat destinasi yang diamanahkan untuk dia itu bertaubat, daripada ketimbang di rumahnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengukur jarak yang mana dia lebih dekat, jarak ke rumahnya ataupun jarak di tempat yang akan dituju. Subhanallah. Justru bila mana diukur oleh malaikat, yang lebih dekat jaraknya ke tempat yang ingin ditujunya, tempat yang diamanahkan untuk bertaubat. Sedangkan naluri, sedangkan fitrah dunia menunjukkan bahawa dia baru saja keluar rumah. Allah nak ajarkan kepada kita bahawa taubat begitu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga merubah waktu dan tempat. Allahu Akbar. Contoh daripada hadis yang sering kita dengar ini, boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan orang itu taubat tanpa suruh keluar rumah, tanpa suruh mengukur jarak. Tapi mengapa Nabi SAW meriwayatkan kita demikian? Ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita merenung bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kira orang yang ingin bertaubat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kira orang yang mendapatkan husnul khatimah, yang akan berusaha mendapatkan husnul khatimah. Baik tuan-tuan, dalam sebuah kitab juga karangan Al-Imam Az-Zahabi, di samping kisah tersebut, Al-Imam Az-Zahabi ini salah seorang ulama, yang mana pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala, salah seorang pengarang ilmu hadis yang hebat. Kalau hadis-hadis hanya yang betul-betul teliti dia meriwayatkan. Beliau meriwayatkan sebuah kisah di mana ada seorang tukang bilal, muazzin di kota Mesir. Mereka itu azan di atas menara, kerana tak ada mikrofon, atas menara dia pun azan. Sampai sesuatu saat dia azan, difitnah. Apa dia? Allah berikan satu ujian. Hidup ini satu ujian. Allah berikan ujian, ternampak rumah sebelah ada wanita di dalamnya. Dan kita pun tahu kalau wanita di dalam rumah, dia selalunya tidak menutup aurat dan tidak bertudung. Jadi dia pun turun untuk dia membenarkan wanita ini, tutuplah tingkap, aku tak boleh nak khusyuk nak azan. Dia pun turun nak pergi ke rumah itu, dan didapati wanita itu adalah wanita Nasara, bukan orang Islam. Dan apabila beliau nak nasihat, rupa-rupa mula-mula nak nasihat, lama-lama jatuh cinta. Ini dia tuan-tuan, dah jatuh cinta, nak menikahi. Boleh saja sepatutnya orang Islam menikahi orang yang bukan agama Islam daripada ahli kitab Nasara dan Yahudi. Tapi Nasara ini cakap, kau betul-betul inginkan aku tukar agamamu,
Dan dikisahkan kisah riwayat yang benar, bukan kisah dongeng ini, muazzin tersebut tukar agamanya. Dia masuk kepada agama Nasara, dan apabila dia masuk agama Nasara, mereka berkahwin. Belum sempat sehari berkahwin, Allah takdirkan rumah tersebut roboh dan dia mati dalam su'ul khatimah. Tuan-tuan, daripada dua kisah ini menggambarkan kepada kita satu harapan dan satu perasaan takut yang perlu ada pada setiap daripada individu diri kita. Baik sama ada kita ahlu maksiyah ataupun kita ahlu ta'ah. Jangan pernah kita merasakan aku ahlu ta'ah, duduk masjid, i'tikaf, pasti Allah memberiku husnul khatimah. Yakin, period, full stop. Ataupun aku ni siapa, selalu bermaksiat, takkan Allah nak berikan aku husnul khatimah. Kita seimbangkan antara perasaan takut pada Allah dan pengharapan pada rahmat Allah melalui kisah-kisah ini. Baik, kita sambung pada muka surat 546. Nabi SAW bersabda lagi, man aktsara zikrallahi ahabbahu Allah. Barang siapa memperbanyakkan zikrullah, nescaya ia disayangi oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan, antara sebab-sebab nak dapat husnul khatimah ini terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala kisahkan, Nabi SAW berikan. Antaranya yang paling ketara adalah perbanyakkan mengingati Allah. Kerana dalam saat mengingati Allah, Allah Subhanahu wa taala kalau takdirkan seorang itu meninggal dalam keadaan mengingati Allah. Sebelum itu tuan-tuan, mari kita lihat apa makna sakaratul maut. Yang kita selalu doa, Allahumma a'inna fi sakaratil maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Sakarat diambil daripada perkataan sakar. Sakar ini la taqrabus shalah wa antum sukara. Sakar itu maknanya mabuk. Kalau sukar maknanya gula. Ini beza sikit. Jadi sakara ini dalam keadaan mabuknya kematian. Orang yang dalam diambang kematian, diriwayatkan Rasulullah SAW menceritakan pedihnya seperti pedih cocokan dan juga hurusan pedang yang berkali-kali. Kita maaf tuan-tuan, kalau terpotong, ibu-ibu terpotong bawang, terkena jari sahaja, baru sedikit dihiris oleh pisau, bukan pedang pun, pedihnya Masya Allah. Sampai malam kadang-kadang tak boleh tidur. Bayangkan, berpuluh ribu pedang menghunus. Itulah dia sakitnya sakaratul maut. Dan dikatakan sakarat kerana sakarat itu dalam keadaan mabuk, tak sedar. Bukan boleh plan, aku relax, nanti dah sampai masanya malaikat maut datang, aku ucaplah la ilaha illallah. Bukan susah sangat nak dapat husnul khatimah. Tidak tuan-tuan, sakarat dalam keadaan ombang ambing maut. Ambang maut itu dalam keadaan mabuk. Contoh saja tuan-tuan, kalau kita pernah rasa nak pita, kita bangun rasa blackout. Kadang-kadang otak kita dah tak boleh berfikir kerana oksigen tak sampai ke otak. Tidak sampai dipump oksigen ke otak. Itu baru sedikit rasa mabuk. Belum lagi sakarat yang tidak dapat kita gambarkan kecuali mereka yang telah mati. Jadi yang akan membantu untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang akan membantu untuk mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang melazimi zikir la ilaha illallah. Adalah orang yang walaupun otaknya sudah tidak boleh berdenyut, oksigen tak sampai, hatinya masih ingat la ilaha illallah. Kita lihat kisah-kisah para ulama kita, bahkan baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, yang mana Rasulullah SAW nyatakan bila dalam keambang kematian, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan Nabi SAW dibawakan satu bekas air, berisi air. Nabi SAW memasukkan tangannya dan Nabi membasahkan kepalanya. Baginda Rasulullah SAW berdoa dengan satu doa yang boleh kita jadikan amalan. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku dalam kesakitan mati dan sakarat mati tersebut. Dan juga kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Beliau berdoa kepada Allah, cemburu dengan orang-orang yang pergi berjuang, pergi berperang, cemburu dengan sahabat-sahabat lain yang buka kota-kota di dalam negara-negara yang meluaskan perbendaharaan Islam. Beliau berdoa, jadikanlah aku orang yang saleh dan matikanlah aku dalam keadaan yang syahid, wahai Tuhanku. Dan Allah memakbulkan salah seorang sahabat Nabi SAW ini, walaupun memerintah tapi dalam keadaan mati syahid.
Apabila salah satu subuh daripada hari-hari beliau itu menjadi imam, datang di belakangnya Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi. Dalam kitab Sirah Nurul Yaqin dikisahkan fata'anahu bil hinjar situ ta'anat. Dia itu disabit dengan pisau sabit 6 kali sabitan. Ihdahunna tahta surratihi, ada yang di perut, ada yang di belakangnya, ada yang di atas dadanya. Sehingga kan bila habis beliau itu disabit, yang menjadi imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf diisyaratkan oleh Sayyidina Umar untuk teruskan solat. Bukan diisyaratkan untuk bantu aku dan panggil medik, tidak, isyaratnya teruskan solat. Dan para sahabat teruskan solat, sehingga kan ada beberapa yang lain terbunuh pada ketika tersebut. Setelah Sayyidina Umar pingsan, bangunnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab diberikan air susu, lantaran yang keluar daripada bekas-bekas lukanya kerana terputus ususnya adalah air putih bercampur darah. Tapi ini tidak menjadikan seorang itu mati bukan dalam husnul khatimah. Buktinya Sayyidina Umar masih boleh berpesan, minta izinlah kepada Sayyidatina Aisyah, minta izinlah kepada sahibul bait, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di dalamnya, yang mana ayahnya Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di dalam tempatnya. Minta izinlah wahai anakku agar aku dikuburkan bersama-sama kekasihku. Itu justru yang diminta oleh Sayyidina Umar. Ada perkara lain yang ditanya oleh Sayyidina Umar, bangun daripada keadaannya terluka, yang ditanyanya pertama, bawakan aku air. Mereka menyatakan, tadi kita berikan kau susu, dia terkeluar, kau nak air lagi? Tidak, aku nak air kerana aku nak teruskan solatku tadi. Masya Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan terluka masih dikisahkan solatnya. Bukan dalam keadaan berbisnes, bukan dalam keadaan lalai dan malas. Ini Sayyidina Umar Al-Faruq, insan yang mana apabila Nabi SAW menyatakan dia adalah ahli syurga, tapi masih risau, kalau seorang pun dalam dunia ini yang bukan ahli syurga, aku paling risau, itulah aku dia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta air. Lepas minta air, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, siapakah pembunuhku tadi? Maka mereka menjawab, Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi, seorang yang tidak beriman pada Allah. Yang terkeluar dari mulut Sayyidina Umar adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana esok nanti di hari pengadilan tidak perlu aku banyak berdialog, tidak perlu aku tuduh-menuduh sesama ahli sujud. Kalau orang Islam yang membunuh diriku, kalau orang Islam bunuh diriku, dia mengaku beriman pada Allah, sujud pada Allah, sama ahlu kiblat, aku pun sama. Susah nanti nak ada perbalahan. Kalau ini ahli Majusi, tentu tak ada kes dia di depan mahkamah Allah. Jadi Sayyidina Umar dalam keadaan terbunuh masih boleh ucap Alhamdulillah. Lantaran Sayyidina Umar juga apa yang ditanyakan? Ditanyakan asallan nas. Bila dia sedar apakah orang-orang tadi itu dapat sempurna solat mereka, masih risaukan rakyatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi wa ala alihi wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, daripada kisah ini kita lihat husnul khatimah dan su'ul khatimah itu kita pelajari bahawa dia tu terbalik kepada dua benda tuan-tuan. Pertamanya, perbuatan seseorang itu sepanjang hayat dan percakapan seseorang itu sepanjang hayat. Dan tanda-tanda mendapatkan husnul khatimah yang pertama, seperti mana kita tahu, dia melazimi zikrullah. Dalam kereta dia ingat Allah, dalam bersama rumah tangganya dia masih ingat Allah, dalam bencana dan musibah dia ingat Allah, dalam segala kesenangan yang Allah berikan dia masih ingat Allah, dan dalam akhir hayatnya moga-moga dia terus mengingati Allah. Dan antaranya yang lain, tanda mendapat su'ul khatimah. Kadang-kadang kita nak dapat husnul khatimah, perlu tahu apa su'ul khatimah. Nak tahu tujuan apa jadi manusia di khalifah Allah di muka bumi, nak kena tahu apa track dan apa yang akan menghambat kita dari sebab mencapai tujuan tersebut. Bila kita cakap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita faham
bahawa musuhku yang nyata innahu lakum aduwwun mubin adalah syaitan. Syaitan inilah yang buat isteriku tak boleh dengar cakapku biadab. Syaitan inilah yang buat suamiku kadang-kadang suka mengumpat. Syaitan ini buat kawanku suka fitnah dan mengadu domba. Jadi aku tidak membenci suamiku, aku tidak terus mendendam kepada teman-temanku, tapi aku tahu mereka terpedaya oleh syaitan. Kalau aku berdendam terus-terusan, maka aku pun terpedaya dari syaitan. Jadi itu mengenal musuh untuk kita tahu tujuan. Nah, sekarang mengenal su'ul khatimah supaya kita mengerti dan mendapatkan husnul khatimah. Su'ul khatimah itu para ulama menyebut ada terbagi kepada beberapa kategori. Kategori pertama adalah yang mohon-mohon Allah Subhanahu wa taala jauhkan, adalah orang yang mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Benar-benar tidak mengaku akan keesaan Allah. Dan su'ul khatimah kategori kedua, dia masih mengaku Allah itu adalah Tuhannya, tetapi dia mati dalam keadaan yang maksiat. Dia mati masih dalam keadaan hutang piutang yang banyak. Dia mati dalam keadaan belum sempat bertaubat. Wal'iyadzubillah. Itu dikira oleh para ulama tasawuf sebagai su'ul khatimah. Bukan hanya su'ul khatimah itu mati tidak membawa iman, tapi mati bukan dalam keadaan yang begitu baik. Mati masih ada lagi puasanya yang belum dibalas. Mati masih ada lagi umpatan-umpatan buruk sangkanya yang belum dihalalkan. Mati masih dalam keadaan solatnya lagi belum dapat mencapai khusyuk. Itu masih dikira su'ul khatimah. Jadi apakah tanda-tanda orang yang mendapatkan su'ul khatimah? Pertama, dia itu munafik. Orang yang bila dia bercakap tak serupa dengan hatinya, itu tanda-tanda orang yang mendapat su'ul khatimah. Orang yang bila diamanahkan, dia khianati, itu tanda-tanda orang mendapatkan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Apa pula tanda-tanda orang yang mendapat su'ul khatimah yang tidak beriman pada Allah, yang benar-benar tidak beriman pada Allah? Itu adalah orang yang dalam hidupnya masih ada keraguan pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya, bayangkan tuan-tuan, dia masih boleh tertanya dan terdetik, betul ke Tuhan yang ciptakan aku? Betul ke matahari ini tak boleh jadi sendiri? Dia masih tak jumpa jawapan-jawapan tersebut, masih terus ragu, masih akalnya yang terbatas mengatasi dan berdominan atas keimanannya. Maka itulah nanti wal'iyadzubillah, syaitan dan iblis dengan segala perangkapnya pada akhir-akhir pertemuan dan akhir-akhir peluang mereka akan menyerupai gurunya, akan menyerupai ibunya. Seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal, bukan orang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Apabila anaknya mentalqinkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan kalimat tauhid, dia hanya menyebut la. Dia menyebut la sampai-sampai anaknya risau, mengapa jadi begini, padahal Imam Ahmad bin Hanbal amalannya terlalu hebat, padahal Imam Ahmad bin Hanbal ilmunya begitu hebat, zuhudnya begitu hebat. Aku pun dah takut ni. Anaknya meriwayatkan, kemudian anaknya dipanggil dekat. Bila dipanggil dekat, anaknya itu dia katakan, aku bukan mengatakan la kepada kamu, masih lagi dalam keadaan nazak dan sakarat, masih dalam keadaan sedar. Padahal sakarat, tuan-tuan, mabuk, sakit dan mabuk, tapi masih diberi kesedaran oleh Allah. Bukan aku melakkan kau, bukan aku menidakkan kalimah tauhid kau, tapi di belakang-belakangmu itu banyak syaitan dan iblis yang memuji-mujiku. Bayangkan tuan-tuan, ujiannya tidak semestinya bermaksud dan bermakna jangan esakan Allah. Ujian di akhir hayat Imam Ahmad bin Hanbal setimpal dengan kepribadiannya yang agung. Jadi ujiannya hanyalah, engkau ni orang hebat, masih lagi nak menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal itu hatinya besar diri. Bukan dia ujian mesti tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah tu jangan engkau sembah. Tapi ujiannya kadang-kadang su'ul khatimah berbentuk riya, berbentuk takabur. Jadi tuan-tuan, ittaqullah, mari sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ujian-ujian yang diberikan, yang syaitan dan iblis akan berikan kepada kita bukan ujian-ujian yang mudah. Imam Ahmad bin Hanbal, ujiannya syaitan-syaitan di sekelilingnya menyatakan, engkau orang hebat, engkau ulama yang hebat.
itu satu fitnah bagi seorang ulama untuk mendapat husnul khatimah. Bukan hanya engkau jangan sembah Allah, tidak, tapi dia berikan pujian engkau adalah ulama yang hebat. Itu sahaja telah dikira seakan-akan seperti su'ul khatimah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menyatakanlah, bukan kepada anaknya yang mentalkinkan. Begitu juga dengan ulama-ulama kita, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya, yang boleh kita jadikan pedoman. Moga-moga segala pedoman-pedoman ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita melihat bagaimana diriku nanti di akhir hayat. Itulah sebabnya para ulama kita, para nabi-nabi dalam kisah-kisah dalam kitab ini, yang mereka risaukan justru adalah su'ul khatimah. Yang hari-hari menjadi doa mereka, yang langkah mereka bila berdoa pada Allah, Allahumma khtim lana birridha was-sa'adah wa husnil khatimah. Allahumma khtim lana birridha was-sa'adah wa husnil khatimah. Allahumma khtim lana birridha was-sa'adati wa husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma amin. Seterusnya, barang siapa memperbanyakkan zikrullah di tengah-tengah kalangan orang yang lalai dari zikrullah, nescaya diberitahukan kepadanya tempat kediamannya di dalam syurga dan ia tidak disiksa Allah lepas itu. Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa memperbanyakkan zikrullah di tengah kalangan orang yang lalai daripada zikrullah, nescaya diperhatikan oleh Allah dan ia tidak disiksanya lagi sesudah itu. Nabi SAW bersabda lagi, anak Adam tidak melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkan dari siksaan kubur selain amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu zikir pada Allah ini bukan hanya dengan lidah. Zikir pada Allah ini dimanifestasi, diterjemahkan dengan amalan juga. Dan zikir yang paling penting tempatnya di hati. Hati orang yang rindukan kekasihnya kadang-kadang tak sampai ke lidah, tapi di hatinya tetap ada. Hati yang orang berbunga-bunga sedang bercinta dengan sang kekasih, itulah hati yang mengingati. Dan itulah hendaknya kita bersama-sama senantiasa mengingati Allah. Apatah lagi kita berpijak di buminya, apatah lagi kita senantiasa bersalah padanya, apatah lagi kita senantiasa mengharapkan redha dan rahmatnya dalam kita hidup. Kita ni tak mungkin akan dapat cukup duit. Entah kalau fikir betul-betul dengan duit, dengan harta yang ada, tak mungkin sebenarnya cukup untuk menyara diri dan keluarga. Tapi rupa-rupanya adalah rezeki daripada Allah. Dengan kekuatan yang ada, tak mungkin dengan 400 tulang ni boleh dapat besarkan anak-anak kita. Tak mungkin kalau kita fikir betul-betul. Tapi daripada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah resmi orang yang beriman pada Allah, hatinya sentiasa mengingati Allah, dan moga-moga ini bekalan dan penyebab untuk dia mendapat husnul khatimah. Di sana terdapat banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan zikrullah sebagai sebab husnul khatimah. Seperti hadis-hadis kelebihan zikrullah yang telah disebutkan dalam risalah berjudul Urwatul Wuthqa dalam bahasa Arab. Rujuklah padanya. Tuan-tuan kalau nampak kita Al-Urwatul Wuthqa boleh rujuk. Begitu juga terdapat kata-kata yang boleh menyebabkan husnul khatimah seperti yang tersebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Sanusi rahimahullah taala, man sarrahu an yunsalahu fi ajalihi wa yunsara ala aduwihi wa yuwassa'a lahu fi rizqi wa yuqa maitat as-su' falyaqul hina yusbi wa yumsi 3 marrat subhanallahi mil al-mizan. Subhanallah mil al-mizan, subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsh. Jadi tuan-tuan, ada banyak doa-doa juga. Kalau kita nak tengok zikir yang mana aku nak amalkan untuk aku mendapatkan husnul khatimah, inilah kata-kata para ulama. Ada yang la ilaha illallahul hakimul karim, ada yang alhamdulillahi rabbil alamin, ada yang menyatakan suratul muluk. Jadi tuan-tuan, yang saya diijazahkan sendiri, saya ingat bersama-sama ini yang akan saya sampaikan. Ya, takut yang kita tak amalkan kita sampaikan. Jadi kita lompat sedikit muka surat 549. Ini sebahagian ulama-ulama di Indonesia mereka namakan solat sunat thubutul iman. Solat sunat thubutul iman, selepas maghrib dia solat 2 rakaat khas untuk memperkuatkan iman dan mati dalam keadaan iman. Tidak bercakap-cakap selepas solat maghrib, solat 2 rakaat dengan niat selepas doa tersebut, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan Ikhlas, lepas itu dia membaca selawat dan dia membaca zikir-zikir dan tasbih. Mari kita lihat Rasulullah SAW, hadis-hadis menyebutkan tentang sebab menghasilkan husnul khatimah itu banyak.
Sementara setengah masyayikh yang terdahulu juga menyebutkan mengenai kata-kata yang boleh menyebabkan husnul khatimah. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah meriwayatkan daripada Sayyidina Khidir alaihi salatu wassalam. Sayyidina Khidir berkata, aku bertanya 24,000 orang para nabi. 24,000 orang para nabi, tuan-tuan. Kita ni, Allah macam betul aja lah. Mana boleh sampai jumpa 24,000 orang nabi. Kita terlupa, kita ada Facebook friendly saja dah 2,000, 5,000. Kalau orang boleh buat friendly macam itu dengan umur yang singkat, boleh masuk akal dia tanya, ini kan pula Nabi Allah. Kadang-kadang orang ni nak logik, betul ke 24,000 ni kisah-kisah Nabi Khidir ni, aku tak ada masa lah aku nak gini. Tidak, tuan-tuan, jangan sampai kita terkeliru, ya. Ada perkara-perkara yang memang benar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada wali-walinya. Jadi ditanyakan apa, tuan-tuan? Aku bertanya 24,000 orang Nabi mengenai satu amalan yang menyelamatkan seorang hamba daripada tertanggalnya iman. Kadang-kadang kita tahu Nabi SAW sebut, ya, orang yang kerana menjaga kucingnya tak jaga betul pun boleh masuk neraka. Orang Bani Israel, seorang pelacur yang memberikan makan kepada anjingnya pun, ataupun berlaku ihsan kepada seekor anjing, boleh jadi penyebab ke syurga. Jadi jangan pernah kita lekehkan amalan-amalan yang sedikit. Kita tak tahu, yang kita senyum, yang kita ikhlas, yang kita sedekah, itu yang Allah redha, ya. Kita tak tahu, jadi jangan lekehkan. Nabi SAW selalu pesan, walau an talqa akhak biwajhin talq, walaupun jumpa dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, wajah yang gembira. Jadi jangan kecilkan apa-apa amalan. Jadi Nabi Allah Khidir telah bertanya, mana dia amalan yang boleh menyebabkan iman seseorang itu tidak tertanggal? Tiada seorang pun yang memberikan jawapan sehinggalah aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepadanya mengenai itu. Maka dijawab, Nabi SAW bersabda, aku tanyakan kepada Jibril. Lalu Nabi SAW menanyakan mengenainya kepada Jibril, yang menjawab, aku tanyakan kepada Allah. Jibril pun menanyakan kepada Allah yang maha mulia dan berfirman, barang siapa membaca berkekalan ayat Al-Kursi dan Amanar Rasul hingga akhir surah. Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lepas tu disambung hingga akhir surah. Maksudnya diambil akhir surah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, di samping fadilatnya menjaga keimanan, Nabi SAW bersabda, siapa yang mohon doa-doa di sini, Allah tidak menjawabnya. Rabbana la tuhammilna, Rabbana la tuzigh qulubana, itu pasti dijawab oleh Allah siapa yang berdoa dengan akhir suratul Baqarah, dengan doa tersebut. Tapi kemudian dah habis sekali fansuna 'alal qawmil kafirin, dia sambung, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Dia sambung lagi, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Falaq dan An-Nas dan Fatihah selepas setiap solat. Selepas setiap solat.
Jadi tuan-tuan bukan tak boleh, insya-Allah ramai orang yang mengamalkan. Kalau kita tengok sesepuh-sesepuh kita dahulu, kalau tuan-tuan biasa duduk pondok-pondok dulu, amalan Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Tariqah terkait ini, memang orang lepas solat mesti akan lakukan amalan demikian. Bila ditanya apa asal kamu lakukan, aku pun tak tahu. Engkau tak tahu, ini dia, saya tunjukkan. Ini dia kenapa hikmahnya. Mungkin guruku tak beritahu padaku kerana dia nak rahsiakan hikmahnya supaya aku ikhlas. Bayangkan tuan-tuan, kita datang zaman sekarang tidak beramal dan kita menanyakan kebenaran hadis-hadis tersebut. Padahal mereka beramal dengan kitab-kitab, dengan sanad-sanad yang bersampai daripada guru-guru mereka. Jadi tuan-tuan, kita ulangi, untuk mendapatkan subutul iman selain daripada solat sunat, selepas setiap solat membaca ayat Al-Kursi, Amanar Rasul, akhir Baqarah, kemudian disambung syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa azizul hakim inna dina indallahi al-islam qulillahumma malikal mulki, kemudian tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian dia baca surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, suratul Fatihah. Moga-moga orang yang senantiasa baca demikian tuan-tuan, hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala bila dia benar-benar faham apa yang dia bacakan pada setiap solat tersebut. Jadi tuan-tuan, mungkin kalau kesempatan tak sempat, ambillah daripada kitab ini muka surat 550, 549, 550. Ini di antara amalan-amalan yang diamalkan oleh sesepuh kita. Baik, saya kira kita akhiri dalam kesempatan ini sahaja. Dan satu lagi doa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita dengar, Allahumma ahsin. Baik tuan-tuan, kalau siapa yang hafal kita baca sama-sama, Allahumma ahsin, Allahumma ahsin. Ulang ya sama-sama, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin, ya Allah, perbaikilah akibatana, akibat kami ataupun penghujung kami di akhir hayat, di yaumul mahsyar, perbaikilah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, dalam segala urusan kami, wa ajirna, dan berikanlah kami pahala min khizyid dunya, daripada kesusahan-kesusahan yang kami rasakan dekat dunia, kematian isteri kami, kesusahan sakit mak kami, penat kami, berikan ganjaran, wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah, dan juga daripada azab neraka jauhkanlah ya Allah. Ini doa yang warid yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata nak husnul Fatimah, nak tempat yang baik, inilah doa dia, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ikhtim lana bil ridha was sa'adati wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Astaghfirullahal azim min kulli amalin, min kulli qawlin bila amalin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا لطيف يا خبير يا حليم الذي يغفر ويرحم الذنب العظيم، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم اختم لنا بالرضا والسعادة وحسن الخاتمة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على النبي محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan kerana beri peluang untuk mengaminkan doa saya. Kerana apa? Kerana di antara tuan-tuan adalah wali-wali Allah yang kita tak tahu, kita main menyampaikan, tak beramal, tapi tuan-tuan aminkan, moga-moga seluruh masjid mendapatkan makbul daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.